fawaid al-ilmiyah wat tarbawiyah. Beberapa faedah secara ilmiah dan juga secara pendidikan tarbiyah yang kita ambil 5 faedah saja dalam ayat yang kita baca ini. Boleh je nak panjangkan, tapi cukuplah 5 ni sebagai garis panduan yang kita nak amalkan, yang kita nak laksanakan dalam hidup kita ini, insya-Allah. Ayat yang pertama yang kita baca iaitulah ayat ayat 14, ayat 11. Tengok ayat 11 dia kata, sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi shaghalatna amwaluna. Orang-orang Badui, orang Arab di sekitar Madinah itu memberi alasan. Salah satu daripada alasan dia tak pergi berperang ikut Nabi, syaghalatna amwaluna, kami telah dihalangi oleh urusan menjaga keselamatan harta benda kami. Amwaluna. Tengok ilmu tadabbur dia teliti. Dia kata apa? Lima yakulu lam yakulu. Dia tak kata syaghalatnal amwal, telah menyibukkan kami harta-harta benda. La. Syaghalatna amwaluna, yang kami sibuknya harta yang ada tu. Kalau kata sibuk mencari harta, lain sikit. Ini amwaluna, harta kami. Zalika li anna jam'al mal, kerana kalau nak pergi cari harta tidak sesuai untuk menjadi alasan. Kalau kata syaghalatnal amwal, kami sibuk mencari harta, itu bukan alasan, tidak sesuai. Sebab harta tu banyak. Kalau nak pergi berburu hayawan, sampai bila nak berburu, sampai bila nak habis? Tak mungkin lah. Li'annahu la nihayata lahu, kerana tidak ada pengakhirannya. Tetapi nak jaga harta yang sudah ada, harta kita dah ada dah ni. Kalau hayawan kita tak ada orang peduli, mati. Ataupun kambing-kambing dimakan oleh serigala dan harta-harta lain, maka dia kata yasluhu uzran, sesuai nak jadikan satu keuzuran. Maka Allah gambarkan kata-kata mereka, dia kata apa? Syaghalatna amwaluna, yang mengganggu kita harta kita. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, itu kata-kata orang Badui. Kita yang tidak Badui ni, Badui Melayu ni, jangan sampai itu alasan kita. Syaghalatna amwaluna. Kenapa tak boleh pergi? Kenapa tak boleh pergi? Kenapa tak boleh pergi masjid? Kenapa tak boleh mengaji? Kenapa duduk di pondok tiba-tiba lari? Syaghalatna amwaluna. Tak sama dengan ayat ni. Tetapi kita jangan beralasan itu. Sibuk duk jaga harta, sedangkan harta tu kita jaga dah 30-40 tahun. Sekarang ni hasrahkanlah penjagaan itu kepada anak-anak kita pula, cucu kita. Kita sibukkan diri kita dengan ibadat, dengan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Itu satu ilmu tadabbur. Kenapa dia kata syaghalatna amwaluna, dia tak kata syaghalatnal amwal. Kalau kata harta baru nak cari, tak habis. Yang kita duk bincang ni harta yang ada sekarang, yang ada di tangan kita. Satu. Yang kedua, sama juga ayat ini juga, Allah Ta'ala sambung, syaghalatna amwaluna, sibuklah kita dengan harta benda kita. Harta kita ni tak habis kalau kita cari, kalau kita kejar dia pun tak habis juga. Maka mereka kata, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, mereka berkata dengan lidah, bukan dalam hati. Benda hati ni benda Allah Ta'ala yang tahu. Maka ayat ini akhbarallahu rasulahu, Allah Ta'ala cerita kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam apa yang ada dalam hati mereka.
Dan Allah Ta'ala fadaha amrahum, Allah Ta'ala dedahkan perbuatan mereka sebelum mereka datang minta ampun. Dia mari tu Nabi kena ada pokok ni, mari bawa alasan tu, tak apalah, bagilah alasan, tapi aku tahu kan kamu. Wa hadhihi min mu'jizatil Quran, ini termasuk dalam mukjizat Al-Quran, menyatakan cerita sebelum berlaku. Ini untuk Quran. Adapun geng-geng tok guru ajaran yang pelik-pelik ni mengaku dia tahu benda gaib, itu tekaan ya. Bila anak murid dia hilang 2 hari, lepas tu datang dia, dia kata awak sibuk dengan ini. Biasalah, orang panggil tekaan. Macam cerita tok guru tak pergi sembahyang Jumaat, dia pergi sembahyang Jumaat Mekah. Kebetulan dia tahu orang kampung dia pergi haji. Lepas pada dia balik sembahyang Jumaat tu, konon-kononnya ketika itu dia beritahu kepada anak murid dia, aku tengok fulan bin fulan tengah tawaf di Kaabah. Memang orang pergi haji tawaf di Kaabah, tawaf mana lagi? Anak murid dia pun makin gila ta'assub. Dia kata, hebat tok guru kita. Dia tahu dia pergi sembahyang Mekah sungguh. Dia jumpa dengan orang kampung dia. Patutnya kau apa tanya, bersalam kau dengan dia. Ajak kau dia makan nasi mandi sekali di Mekah tu. Dah jumpa, dah pergi Mekah kah? Tapi moga ta'assub buta ni, memang buta hati, buta mata lah. Itulah. Baik, yang ketiga Allah Ta'ala sebut dalam ini, syaghalatna amwaluna wa ahluna, menyibukkan kami harta benda kami dan keluarga kami. Kata di para ulama tabdur, manittakhadha ahlan wa malan, siapa dia menjadikan alasan nak jaga harta, nak jaga keluarga, yashghaluhu anillah, menyibuk dia daripada mengingati Allah, fahuwa khasirun, maka dialah orang rugi. Sebagaimana geng-geng badui ini mari minta alasan dengan Nabi, syaghalatna amwaluna wa ahluna. Allah Ta'ala peringatkan kita tanda para jemaah sekalian dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Allah kata apa? La tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah, janganlah menghalang kamu, melarangkan kamu, harta benda kamu, anak pinak kamu daripada mengingati Allah Azza wa Jalla, jangan. Wa man yaf'al zalika, siapa dia buat juga, fa ulaika humul khasirun, dialah orang yang rugi. Ini surah Al-Munafiqun ayat 9. Dan satu lagi ayat yang sama dia panggil suratul Saba. Suratul Saba ayat 37. Tanda je lah, panjang pula kita nak hurai. Sekarang kita berpindah kepada yang keempat, faedah yang keempat. Yaquluna bi alsinatihim, mereka kata dengan lidah. Kata dengan lidah ya, mari berlakon. Dan satu lagi ayat yang hampir sama, tuan-tuan tanda, ayat surah Al-Kahfi ayat 5. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, besarnya kesalahan kalimah, ucapan yang keluar daripada mulut mereka. Maka ayat ini Allah Ta'ala sebut mereka kata dengan lidah. Dan wa yaquluna bi afwahihim, mereka kata dengan mulut dia. Fal muradu annahu qaulun bil lisan mujarrad la makna. Kalau kata dengan lidah saja, kata dengan mulut saja tapi tidak bersampai ke hati, fa innahu batilun, itu tidak terpakai. Jadi kita ni, kita orang yang beriman ni, mesti kalau kita mengucap mulut, lidah, hati. Sama juga bila kita istighfar, kita mesti ingat makna istighfar. Astaghfirullah, atub ilaika ya Allah. Waktu kita berzikir subhanallah, kita mesti ingat kita ni mengagungkan, mensucikan Allah Ta'ala. Jangan duk main subhanallah, subhanallah, kota kaya ala kelai kepala, duk ingat ala kelai dah. Mulut subhanallah, tangan duk main telefon contohnya. Lah. Jadi dia nak,
kata dengan lidah, tasdik dengan hati, barulah betul-betul orang beriman. Kalau yaqulun bi alsinatihim wa afwahihim, itu tidak terpakai, tidak bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Mungkin untuk manusia jadi, lepaslah dia tu daripada tuduhan-tuduhan yang tak baik. Orang kata dia tak beriman, tapi bukan itu tahap dia. Allahu akbar. Baik, yang terakhir para jemaah sekalian, bal zanantum, bahkan kamu sangka, sangkaan buruk dia sangka Nabi tak balik dah. Orang mukmin yang beriman sekali pergi sekali dengan Nabi ni akan tak balik dah. Innama ju'ila dzalika dhannu muzayyanan fi i'tiqad. Allah Taala jadikan sangkaan buruk itu menjadi perhiasan kepada perjuangan dia. Jadi dia tak ada kemungkinan lain, tak ada. Tak mikir dia duk mikir Nabi mati kan? Nabi mati ni tak balik dah Muhammad. Maka sepatut dia buat kemungkinan lain. Boleh jadi dia menang, boleh jadi dia akan dapat kemenangan, ataupun tak ada apa-apa dengan Quraisy, balik je. Tapi oleh kerana dia cinta kepada kehidupan dunia, cinta kepada harta benda, maka kata di para ulama, hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Cintanya kamu kepada satu benda tu menyebabkan kamu jadi buta dan kamu tuli. Bila kita cinta kepada satu benda, orang bagi tahu dia ni tak baik ni gini-gini, tak dengar. Hak dia tengok benda tak baik pun tak nampak. Tapi orang hak dia benci, baik pun tak baik. Allahu akbar. Baik pun tak baik. Begitulah manusia. Kalau dah benci, tak jadi semua. Sama juga kita ni, para pendakwah ni. Kalau nama kita telah tersenarai di kalangan orang yang dibenci oleh fulan, awak tak salah hantar link kita ke dia, nanti kena marah. Dia tak dengar lagi kita kata apa, tapi marah dah, mengamuk dah, apa ni. Sebab itulah bila orang tanya apa perasaan bila keluar senarai-senarai yang tak baik yang orang duk sebar di alam maya ni, kita kata itu sahih, itu qaimatuz zalimatun, itu adalah senarai zalim yang memburuk, menjatuhkan kredibiliti seorang pendakwah, semata-mata kerana nak menjauhkan orang daripada apa yang kita ajar. Kita duk ajar Quran hadis, tapi dijauhkan. Tapi hak mari bawa cerita dongeng, cerita khurafat, itu dipuja, di-up naik, inilah tokoh. Kita kata begitulah dunia ini. Hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Apa yang kamu sayang pada satu benda, itulah yang membuta dan mentulikan kamu. Jadi ayat ini Allah Ta'ala bagi tahu bahawa sangkaan buruk yang ada dalam diri puak-puak munafik itu, puak-puak di'aful iman itu, menyebabkan mereka tak mau ikut Nabi SAW. Baiklah, setakat itu dulu untuk kuliah kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi kuliah tafsir surah Al-Fathi dalam CD akan datang, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.